pantun yang dikongsi pada saya oleh Osman Kasim tadi di pejabat UMNO. Pantun ini pantun Bajau. Ketua bahagian ini Bajau. Lepas ini baru saya berpantun Brunei. Okey ya, pantun. Saya harap saya punya bacaan ini betul. Tadi Datuk Rosnah dia share dalam grup Majlis Kerja Tertinggi satu pantun Bajau, semalam saya diusulkan. Ini pantun Bajau lagi sekali. Tapi ini Bajau sebelah sini. Brene embo brene, brene pun tetambu. Puas kita mene, calon tamen pan tetemu. Betul nggak? Betul. Buang sayang nama diberi, tempat ramai jumpa tetamu. Puas kita sudah mencari, calon tamen kita bertemu. Kepada orang-orang di luar sana yang tak paham bahasa Bajau. Ada lagi ya, yang ini pantun daripada Brunei, pantun Brunei. Saya ubah-ubah sikit. Mula-mula yang agak negatif, lepas itu satu lagi rangkap yang positif. Rakam, lepas itu sebarkan. Ya, bukunya begini. Ini saya sudah hafal. Ya, hujan barai-barai. Kenapa ketawa? Kan hujan tuh di luar. Semula. Hujan barai-barai, rosak semua urusan. Mari ramai-ramai, tolak geng warisan. Satu lagi. Hujan barai-barai, tanaman makin jadi. Ayo ramai-ramai, barisan kita onde. Dah, berhenti merakam. Tuan-tuan sekalian, alhamdulillah. Saya ini kurang sehat sebenarnya. Saya tak tahu Datuk Ibrahim sangat sehat atau tidak. Sehat ya. Kerana semalam saya ceret-peret sehingga pagi ini salah makan. Makan banyak macam-macam. Ketika saya ikut di Darau, saudara Jumat Idris, Datuk Jumat Idris makan buah tarap campur durian. Apa jadi itu? Tarap campur durian. Lepas itu langsat dengan rambutan. Kemudian dah makan seafood. Dan perut tidak boleh menerima, maka kurang cergas hari ini. Walau bagaimanapun ceramah saya ini akan disambung oleh Datuk Ibrahim Saad, orang lama ni. Orang lama di Sabah, 37 tahun kan kawan. Dia masuk Sabah, saya masuk Sarawak. Isteri dia orang Sabah, isteri saya orang Sarawak. Isteri pertama saya orang Sarawak. Oh, isteri kedua belum ada. Tuan-tuan, pada hari Perayaan Zalun, saya terkesan sedikit apabila saudara Datuk Jafri Arifin, Susah UMNO Negeri Sabah, yang juga calon Sukau, ketika berucap di hadapan Presiden, UMNO dan Datuk Bung Mokhtar. Apa dia sebut? Dia kata, saya ini sipu dia kerana pada tahun 1991 saya telah mengkursuskan Datuk Jafri. Pada ketika itu orang muda, umur berapa saja, 29 tahun lepas itu baru Datuk Jafri jadi calon. Jadi dengan lain kataan, saya sudah lama datang ke Sabah ini. Ketika saya berumur 20-an, saya sudah menjadi pegawai dalam satu agensi yang membantu untuk memahamkan kepada USNO, orang-orang USNO, apakah itu UMNO. Kerana kita buang S, kita ganti M. USNO diganti dengan UMNO pada ketika itu. Dan saya terlibat dalam pilihan raya negeri bermula tahun 1994, membantu Datuk Sapawi di Sepitang dan kawan-kawan yang lain. Jadi selama itu 25 bahagian ini saya telah sampai 25 per 25. Tetapi pada malam ini alhamdulillah sampai ke Papar. Alhamdulillah. Tetapi jalan jam. Tersumbat jalan. Saya rasa orang yang
bekerja, duduk di Papar, kerja Kota Kinabalu, sentiasa hari-hari jam. Namun jam itu akan selesai masalahnya apabila Pen Borneo Highway akan siap. Mudah-mudahan tak berapa lama lagi. Dalam manifesto yang akan kita lancar 2 hari lagi, manifesto saya ada terlibat sikit sebanyak. Salah satunya ialah menyiapkan seberapa segera Pen Borneo Highway di seluruh Sabah yang telah terganggu akibat daripada Pakatan Harapan yang tidak tahu memerintah. 22 bulan mereka tidak tahu memerintah, segala projek tertangguh, mereka tukar itu, mereka tukar ini. Kalau tidak, sudah siap dan tidak adalah jam. Kerana ada 2 laluan, Pen Borneo dan Jalan Lama, berarti mereka boleh membuat pilihan. Dan dua-dua tidak ada tol, dan Pen Borneo itu tidak ada tol. Tuan-tuan puan-puan, ini dia. Apabila kita ada kerajaan yang tambirang, betul ya? Tambirang. Kerajaan Pakatan Harapan dahulu tambirang. Kerajaan warisan sekarang ini pun tambirang. Pantun untuk orang-orang tambirang ini bunyi begini: jika tuan pergi memancing, jangan lupa membawa umpan. Jika tak mau kena kencing, jangan sokong geng warisan. Mereka hanya pandai berjanji, tapi tidak pandai melunaskan janji-janji. Mengikut kajian, orang cukup marah kalau berjanji tidak tunai janji. Betul? Mereka hari itu janji macam-macam. Ada 10 janji. 10 janji. Yang ini daripada janji yang di Malaysia lah, Pakatan Harapan. Yang kuncu-kuncunya ada bertanding dalam pilihan raya negeri Sabah ini. Siapa kuncu-kuncunya? DAP, Warisan, PKR, PAN, ya. Ini semua kuncu-kuncu mereka nih. APKO, dulu APKO sama dengan kita, tapi sekarang lompat, ya. Kerana lompat APKO itu jatuh kerajaan yang sepatutnya kerajaan ini adalah kerajaan kita dan sepatutnya tidak ada pilihan raya negeri. Tuan-tuan puan-puan, mereka berjanji tapi tidak tunaikan janji. Ada 10 janji mereka tidak tunai. Antara janji yang mereka tunai cuma satu, yaitu menghapuskan GST. Dulu orang panggil saya Tok Mat GST, sekarang orang panggil saya Tok Mat Pantun. GST mereka hapuskan, mereka hapus 1 cukai, mereka tambah 7 cukai baru, 3 cukai dinaikkan. Saya cukup meneliti satu persatu apa yang mereka lakukan. 1 GST 6% dihapus, dia tambah cukai jualan 10%. 6% dihapus, ditambah jadi 10%. Nah ini. Dan ada 7 cukai baru dan 3 cukai dinaikkan oleh Pakatan Harapan yang telah jatuh kerana rakyat mendoakan hari-hari kerajaan itu jatuh, maka jatuhlah kerajaan itu. Kerajaan sekarang ini warisan juga banyak janji, dan janji mereka juga tidak ditunaikan. Mujur Perikatan Nasional mengambil alih. Jika tidak, saya tidak tahu entah berapa ribu orang mati masa COVID-19. Pakai mask. Ini live. Ya, saya tak apalah, mana boleh pakai mask. Saya sedang bercakap. Tuan-tuan, puan-puan, kita menjaga COVID-19 ini dengan cukup teliti. Antara negara dalam dunia yang menjaga rakyatnya cukup bagus ialah negara Malaysia di bawah Perikatan Nasional masa COVID-19. Dan masa COVID-19 kita bagi 11 bilion ringgit kepada 10 juta rakyat. Ada yang dapat 1.600, ada yang dapat 1.000. Ada dapat? Nak lagi? Dah habis? Lama sudah habis. Ya, 11 bilion ringgit, 11.000 juta ringgit dibagi kepada 10 juta rakyat. Itu bantuan prihatin nasional, BPN. Saya beritahu dalam Dewan Rakyat, Datuk Bung sebelah saya, ya, kalau dia bercakap di 22 bulan, masa 22 bulan,
Kalau dia bercakap, saya mencelah. Kalau dia bercakap, saya mencelah. Sekarang ini kami duduk di kawasan kerajaan, ada selang 2 orang antara saya dan Datuk Pung, tapi kita terus memohon macam-macam. Antara perkara yang kita mohon, bantuan prihatin nasional yang 1.600 dan RM1.000 itu kalau boleh dibagi sekali lagi kepada rakyat. Setuju? Namun ni Syafi'i ini, saya kenal lama dia. Saya kenal lama Syafi'i Abdal ini. Ketika ingin menukar Ketua Pemuda UMNO Sabah daripada Datuk Rally Jeffrey kepada Syafi'i Abdal di satu kursus, saya menjadi timbalan pengarah kursus. Maka kami berbincang, Ketua Pemuda pada ketika itu Datuk Najib Tun Razak, Ketua Penerangan Pemuda Datuk Zahid Hamidi, tahun 1992 lebih kurang begitu. Maka oleh kerana kita ingin menukar Datuk Rally Jeffrey pada Syafi'i Abdal, belum Datuk pada ketika itu, sebagai Ketua Pemuda Sabah, saya memutuskan supaya penghulu kursus dibagi kepada Syafi'i Abdal. Yang hadir itu semua pemuda-pemuda seluruh Sabah. Habis saja kursus, diumum Syafi'i Abdal jadi Ketua Pemuda UMNO Sabah. Kamu kena ingat jasa saya pada kamu, Syafi'i Abdal, menolong menaikkan kamu dalam kursus itu, dan sehinggalah beliau menjadi naib presiden UMNO. 5 tahun saya bermesyuarat sekali bersama beliau, kerana dia adalah naib presiden, saya Ketua Penerangan UMNO, mengurusi Tan Sri Muhyiddin Yassin, timbalan presiden UMNO. 5 tahun saya duduk di sini, beliau duduk di situ, Syafi'i Abdal. Tiap-tiap bulan kita mesyuarat bersama-sama. Jadi apa yang saya tidak tahu tentang Syafi'i Abdal, dia masih lagi Sabah Pusabahan, masih disebut ke Sabah Pusabahan? Masih. Istri dia orang Sabah kan? Ya. Sikit cuitan. Saya mau cuit sikit saja. Istri dia orang Kedah, tuan-tuan. Ya, itulah. Saya tidak mau mencerita hal-hal pribadi ini, tapi cukuplah saya nak beritahu bahawa Sabah untuk Sabahan ini, ia penting Sabah untuk Sabahan, supaya jawatan-jawatan utama negeri Sabah ini kita bagi pada orang-orang Sabah. Walau bagaimanapun Sabah masih lagi dalam Malaysia. Betul? Betul. Dan kita mesti memantapkan integrasi nasional antara kita dengan Semenanjung. Macam saudara Jamal Nairobi, baru dia beritahu saya malam tadi, dia bersekolah menengah di sekolah Tun Openg di Sarawak. Kebetulan di sekolah itu ada seorang bernama Nur Aini Sulaiman, yang Texas dia nombor 1 sekolah menengah. Dan Nur Aini Sulaiman itu isteri pada Ahmad Maslan. Dunia ini terlalu kecil. Ada seorang lagi Mokran Ingkat, calon di Sungai Manila. Dia beritahu saya bila saya bertemu bahawa dia sama sekolah dengan saya 5 tahun, cuma dia senior daripada saya 2 tahun. Sekolah menengah Sains Johor Keluang, sekolah asrama penuh ketika itu. Jadi kita ni perlu merapatkan hubungan dengan Semenanjung, dengan Sarawak, kerana Semenanjung, Sarawak, Sabah semua sekali adalah dalam Malaysia. Betul? Maka kita kena rapatkan hubungan, jangan kita ingin memutuskan hubungan. Terima kasih bersama Bro Jinggo Channel. Mohon subscribe channel ini bagi mengikuti video menarik di masa akan datang. Jika anda menyukai berita ini, mohon like dan share sebagai tanda sokongan anda. Sokongan anda amat dihargai. Terima kasih.